30 tahun yang tidak terpadam. Sudah 3 tahun saya hidup sendirian selepas bercerai. Walaupun kami berpisah karena benci, anehnya suami saya sering muncul dalam pikiran. Akhirnya, saya pergi mencarinya. Saat saya bertemunya di sana, saya terpaku kaku. Sila tekan butang langganan. Saya akan kongsikan sebuah kisah yang menyentuh perasaan bersama Anda. Kisah bermula. Pada suatu petang di hujung musim tengkujuh, Salmah sedang membeli barangan dapur di pasar pagi. Angin sejuk meniup pipinya, tetapi hatinya terasa lebih dingin. Sudah 3 tahun dia bercerai, namun dia masih belum terbiasa dengan hakikat hidup bersendirian. Daun-daun pokok angsana yang basah lencun gugur ditiup angin, bertaburan di kakinya. Sambil memandang daun-daun itu, Salmah tiba-tiba termenung mengingati masa lalu. Zaman ketika dia sering ke pasar ini bersama Kamal. Dulu, tidak pernah dia membeli belah seorang diri seperti ini, tetapi kini, semuanya perlu dilakukan sendirian. Sekarang kangkung sekat 3 ringgit kak, naik 50 sen dari minggu lepas. Mendengar kata-kata peniaga itu, Salmah mengeluh. Sejak hidup seorang diri, setiap perbelanjaan terasa membebankan. Dia hanya bergantung pada pampasan perceraian dan pendapatan dari gerai lauk pauk kecilnya untuk menampung hidup. Salmah. Satu suara memanggil dari belakang. Salmah menoleh dan melihat Mak Cikiah, seorang kenalan dari kawasan perumahan lamanya, sedang berjalan ke arahnya. Wajah itu dirindui, tetapi riak wajah Mak Cikiah kelihatan keruh. Bibirnya terkatup rapat, seolah-olah membawa berita yang sukar untuk disampaikan. Mak Cikiah, lamanya tak jumpa. Buat apa kat sini? Sapa Salmah. Mak Cikiah memandang sekeliling sebelum merendahkan suaranya, seolah-olah takut ada yang mendengar. Salmah, kamu ada masa sikit tak? Ada benda Mak Cik nak cakap. Nada suara Mak Cikiah yang berhati-hati membuatkan jantung Salmah berdebar-debar. Sejak bercerai, setiap kali bertemu dengan kenalan lama, perbualan sering bermula dengan cara begini. Kebanyakannya adalah berita tentang Kamal. Boleh, Mak Cik, jom kita minum di kedai mamak depan tuh. Mereka berdua masuk ke sebuah kedai mamak yang berdekatan. Suasana hangat di dalam sangat berbeza dengan udara sejuk di luar. Salmah memesan teh tarik sambil mempersiapkan hatinya. Salmah, kamu ada dengar berita pasal Kamal tak? Mendengar nama itu, hati Salmah tersentak. Selepas bercerai, dia coba untuk tidak mendengar sebarang berita tentang Kamal. Dia juga tidak boleh mendengarnya. Anak lelakinya, Amir, akan menggeletar dan marah setiap kali nama ayahnya disebut. Berita apa, Mak Cik? Suara Salmah bergetar. Tangannya yang memegang cawan turut menggeletar. Mak Cikiah mengeluh sambil menggelengkan kepala. Mak Cik dengar, Kamal sekarang nih selalu mabuk sampai terbaring tepi jalan kat kawasan perumahan dia. Beberapa hari lepas, sampai ambulans datang ambil dia. Dunia Salmah terasa berpusing. Cawan di tangannya terlepas sedikit, dan teh panas tumpah ke tangannya, tetapi dia tidak merasakannya. Mak Cikiah segera memegang tangannya dengan riak wajah risau. Kamu oke tak? Pukat muka kamu. Saya oke, Mak Cik. Tak apa. Salmah coba bertenang, tetapi pikirannya berkecamuk. Kamal memang suka minum, tetapi sebelum mereka bercerai, dia masih boleh mengawal diri. Walaupun tertekan dengan kerja di pejabat, dia hanya akan minum 1 atau 2 tin bir di rumah. Namun, selepas perniagaannya gagal dan dia dibebani hutang, dia mula bergantung pada arak, dan itulah salah satu punca perceraian mereka. Tolong ceritakan lebih lanjut, Mak Cik. Apa sebenarnya yang terjadi? Atas desakan Salmah, Mak Cikiah teragak-agak sebelum membuka mulut. Pak Cik Mail kat taman kita tuh yang cerita. Katanya, setiap malam nampak Kamal pegang botol arak depan bilik sewa dia. Kadang-kadang dia duduk seorang diri di tangga sambil pandang langit. Kalau ditegur pun, dia tak jawab. Mendengar cerita itu, mata Salmah mula berair. Dia dapat membayangkan dengan jelas keadaan itu. Kamal duduk seorang diri di tangga, memeluk botol arak. Dan Mak Cik tak tahu patut cakap ketak, tapi Mak Cikiah menyambung dengan lebih berhati-hati. Dia dah pindah dari rumah sewa ke bilik sewa yang lebih kecil. Tempat yang depositnya pun tak seberapa. Hati Salmah terasa semakin berat. Dia tidak pernah terfikir keadaan Kamal akan menjadi seteruk itu. Semasa bercerai, dia menyangka Kamal akan insaf dan memulakan hidup baru. Tetapi nampaknya realiti jauh berbeza. Mak Cik tahu kamu berdua dah tak ada apa-apa, tapi dah hidup bersama 30 tahun, takkan hati kamu senang? Kata Mak Cikiah. Salmah tidak dapat menjawab.
Mana mungkin kenangan 30 tahun boleh dipadamkan dalam sekelip mata? Walaupun sudah bercerai, walaupun itu adalah pilihan yang terpaksa dibuat demi melindungi Amir, hatinya terasa hancur luluh mendengar berita suaminya sakit. "Makcik tahu alamatnya?" tanya Salma dengan suara bergetar. Makcik Kiah kelihatan terkejut. "Kamu nak pergi cari dia ke? Salma, hubungan kamu berdua dah berakhir," fikirkan Amir. "Saya cuma nak tahu. Betul-betul nak tahu saja." Salma sendiri tidak tahu mengapa dia bertanya soalan itu. Dia sudah berjanji pada diri sendiri bahwa mereka hanyalah orang asing selepas bercerai, tetapi mengapa dia begitu mengambil berat tentang keadaannya? Makcik Kiah teragak-agak seketika sebelum menulis alamat itu di atas secebis kertas. "Tapi Salma, jangan pergi terburu-buru, nanti timbul salah faham dengan Amir pula. Dan dengan keadaan Kamal sekarang, mungkin dia akan lebih tertekan kalau jumpa kamu." Dalam perjalanan pulang, Salma meraba-raba kertas di dalam poketnya. Cebisan kertas itu terasa seperti bara api. Setiap kali jarinya menyentuhnya, wajah Kamal terbayang di matanya. Semasa menunggu bas, dan di dalam bas, pikirannya sentiasa tertumpu pada kertas itu. Pemandangan di luar tingkap bas kelihatan sangat suram. Ranting-ranting pokok yang bogel kelihatan seperti tangan yang meminta pertolongan. Setibanya di rumah, Salma duduk termenung. Kata-kata Makcik Kiah tentang Kamal terbaring di tepi jalan dan ambulans datang menjemputnya terus berlegar di pikirannya. Salma risau jika keadaan lelaki itu benar-benar sudah hancur. "Mak, kenapa nih? Mak sakit ke?" Amir yang pulang awal dari kerja bertanya dengan risau apabila melihat keadaan ibunya yang aneh. Ibunya tidak pernah duduk termenung begitu. Salma memandang anaknya dengan serba salah. Patutkah dia memberitahu berita tentang Kamal? Tetapi melihat riak wajah Amir, dia seolah-olah sudah dapat mengagak. "Amir, makna cakap pasal orang tu lagi, kan?" Suara Amir bertukar dingin. Sejak perceraian itu, anaknya melarang keras sebarang perbincangan tentang ayahnya, malah perkataan ayah pun dia enggan sebut. "Mak, dah berapa kali saya cakap, dia dah tak ada kena-mengena dengan kita. Mak masih tak boleh lupakan dia ke? Lepas semua penderitaan yang kita lalui disebabkan dia." Salma tahu kata-kata Amir itu benar. Disebabkan Kamal, mereka dibebani hutang dan hampir kehilangan rumah. Mana mungkin dia lupa zaman ketika pemiutang datang menjerit-jerit di hadapan rumah dan Amir terpaksa menanggung malu di sekolah? Apa yang dia pernah buat untuk Mak? Gagal dalam bisnis, asyik minum, jadikan keluarga kita macam pengemis. Keputusan Mak untuk bercerai itu dah betul. Suara Amir penuh dengan kebencian. Di matanya, ayahnya adalah orang yang tidak akan pernah dimaafkan. "Tak adalah, Mak cuma teringat-ingat saja," kata Salma sambil coba tersenyum. Namun, malam itu dia tidak dapat tidur. Dia asyik berkali di atas katil, dan setiap kali memejamkan mata, wajah Kamal muncul. Pukul 2 pagi, Salma mengeluarkan kertas itu dari bawah bantalnya. Di bawah cahaya lampu yang malap, dia membaca semula alamat itu. Tidaklah terlalu jauh, hanya 30 menit perjalanan dengan bas. Sambil memandang kertas itu, Salma bercakap sendirian. "Aku kena pergi tengok. Sekali saja. Dari jauh pun cukuplah." Tetapi pada masa yang sama, kata-kata Amir terus menghantuinya. Mana mungkin kenangan 30 tahun boleh dipadamkan begitu sahaja? Walaupun sudah bercerai, walaupun penuh dengan kebencian, hatinya tidak tenang mendengar berita lelaki itu sakit. Salma meletakkan semula kertas itu di bawah bantal dan memejamkan mata. Di luar, angin musim tengkujuh menggegarkan tingkap, dan hatinya turut bergoncang seperti angin itu. Salma tidak tahu sama ada perasaannya akan berubah esok pagi, atau jika dia benar-benar akan pergi ke tempat itu. Pikiran yang bercelaru memenuhi kepalanya, tetapi akhirnya, keletihan menewaskannya, dan dia tertidur lena. Keesokan harinya, Salma tidak dapat tidur dengan nyenyak. Setiap malam dia berkali teringat akan kata-kata Makcik Kiah. Kamal terbaring di tepi jalan. Ambulans datang. Tinggal seorang diri di bilik sewa yang kecil. Semua itu berlegar-legar di kepalanya. Semasa bekerja di gerai lauk pauknya, pikiran Salma melayang ke tempat lain. Pelanggan tetap datang memberi salam pun dia tidak sedar, dan ketika mengambil pesanan, dia sering termenung. "Puan Salma, kenapa asyik termenung hari ini? Saya minta sambal bilis, Puan bungkuskan gulai nangka pula," tegur seorang pelanggan nenek berusia 60-an sambil tersenyum. Salma terkejut dan segera meminta maaf. "Maaf, Makcik. Saya kurang tidur sejak kebelakangan nih, jadi pikiran tak menentu. Orang yang hidup seorang diri memang macam tuh. Banyak benda nak difikir, sampai tak boleh tidur malam."
Mak Cik pun macam tuh dulu lepas suami meninggal. Kata-kata nenek itu membuatkan Salmah merasakan satu persamaan. Walaupun hanya bercerai, perpisahan dengan orang yang telah hidup bersamanya selama 30 tahun bukanlah perkara yang mudah. Waktu makan tengah hari tiba. Salmah menutup gerainya seketika dan berjalan-jalan di taman berdekatan. Cebisan kertas yang diterimanya beberapa hari lalu masih tersimpan elok di dalam dompetnya. Sambil duduk di bangku, dia mengeluarkannya. Ujung kertas itu sudah sedikit lusuh. Mungkin karena terlalu kerap disentuhnya malam tadi. Keramat, Kuala Lumpur. Membaca alamat itu sendirian membuatkannya terasa lebih nyata. Dia sukar untuk percaya bahwa Kamal tinggal di situ. 30 tahun lalu, rumah pertama mereka selepas kawin juga terletak berhampiran Keramat. Kini, dia tinggal seorang diri di sebuah bilik sewa kecil di kawasan yang sama. Salmah mengeluarkan telepon bimbitnya dan mencari lokasi itu di peta dalam talian. Jaraknya dari rumahnya memang hanya 30 menit dengan bus. Dekat, tetapi terasa sangat jauh. Jarak yang boleh ditempuhnya hari ini juga jika dia mahu. Sambil melihat peta, Salmah coba membayangkan rutin harian Kamal. Pagi-pagi bangun, dia makan apa? Masak mie segera seorang diri, atau tidak makan langsung? Memikirkannya sahaja sudah membuatkan hatinya sesak. Apa yang aku buat nih? Salmah bertanya pada dirinya sendiri. Semasa bercerai, keputusannya sudah muktamat. Dia tidak sanggup kehilangan rumah karena Kamal, dan masa depan Amir tidak boleh dihancurkan. Tetapi mengapa sekarang hatinya goyah? Dia sendiri tidak faham. Petang itu, seorang pelanggan baru datang ke gerainya. Seorang lelaki berusia awal 50-an, dengan susuk tubuh yang mirip Kamal. Salmah terkejut seketika. "Puan, bagi saya asam pedas ikan pari." Suara lelaki itu juga mirip suara Kamal. Sambil membungkus lauk, Salmah tidak henti-henti memandangnya. "Encik tinggal seorang diri ke?" tanya Salmah. Lelaki itu tersenyum pahit. "Ya, bercerai, hidup seorang. Masak tak pandai sangat, tapi asam pedas tuh bolehlah." "Begitu ya? Mesti susah, kan?" "Mula-mula memang susah, tapi sekarang dah biasa. Cuma bila sakit, waktu itulah rasa paling sunyi." Selepas lelaki itu pergi, Salmah berdiri termenung lama. Adakah Kamal juga merasakan perkara yang sama sekarang? Apabila sakit, tiada siapa yang menjaga, hanya menanggung derita seorang diri? Dalam perjalanan pulang ke rumah pada waktu petang, Salmah terus memikirkan hal itu. Di dalam bus, dan semasa berjalan kaki ke rumah, hatinya terasa berat. "Mak, lambat balik hari ini." Amir sedang menonton TV di ruang tamu. Nampaknya dia pulang lebih awal dari biasa. Ya, ramai pelanggan tadi. Salmah terus ke dapur untuk menyediakan makan malam, tetapi pikirannya asik melayang, sukar untuk fokus. Mak macam nih lagi? Pelik betul mak sejak kebelakangan nih." Amir datang ke dapur dan memandang ibunya dengan risau. "Apa yang pelik?" "Masa termenung mak makin banyak. Lepas tuh asyik mengeluh. Ada apa-apa masalah ke?" Salmah memandang anaknya dengan ragu-ragu. Patutkah dia berterus terang? Tetapi dia sudah dapat mengagak reaksi Amir. "Amir, kalaulah ayah kamu dalam keadaan yang sangat bahaya, apa yang akan kita buat?" Wajah Amir serta-merta berubah tegang. Dia tahu, ini pasti tentang ayahnya. "Mak, pasal orang tuh lagi? Kenapa mak macam nih? Jawab saja. Kalau dia betul-betul sakit atau dalam bahaya?" Amir terdiam seketika. Kemudian dia menjawab dengan dingin. "Dia orang dewasa. Dia patut bertanggung jawab atas pilihan yang dia buat, kan? Tapi 30 tahun. Mak, 30 tahun tuh tak penting. Apa yang dia dah buat untuk kita? Gagal dalam bisnis, tinggalkan hutang keliling pinggang, buat kita hidup melarat. Sekarang mak nak simpati dan tolong dia?" Suara Amir semakin meninggi. "Mak dah lupa ke betapa susahnya hidup mak sebab dia? Pemiutang datang jerit-jerit depan rumah, kita hidup menyorok dari jiran-jiran. Mak suka ke zaman tuh?" Salmah tidak dapat menjawab. Semua yang dikatakan Amir adalah benar. Dan Mak, cakap terus terang, kalau dia betul-betul sayangkan Mak, adakah dia akan asyik minum dan abaikan keluarga? Kalau dia betul-betul sayang, takkan dia tak berusaha untuk elakkan perceraian? Kata-kata Amir menikam kalbu Salmah. Anaknya tidak salah. Kamal memang tidak pernah coba berhenti minum sehingga ke saat akhir. "Maafkan Mak, Amir. Mak cakap benda yang bukan-bukan. Mak, tolonglah, kita hidup berdua saja sekarang. Jangan fikirkan orang tu lagi." Mak pun kena mulakan hidup baru. Malam itu, Salmah sekali lagi tidak dapat tidur. Kata-kata Amir terus berlegar di pikirannya. Dia orang dewasa.
dia patut bertanggung jawab atas pilihan yang dia buat. Secara logik, dia tahu anaknya betul. Tetapi mengapa hatinya terasa begitu berat? Adakah kenangan 30 tahun begitu mudah untuk dipadamkan? Pukul 3 pagi, Salmah sekali lagi mengeluarkan kertas itu. Walaupun dalam kegelapan, alamat itu kelihatan jelas. Salmah memeluk kertas itu erat di dadanya dan memejamkan mata. Dia tidak tahu sama ada esok dia akan terus bergelut dengan dilema ini, atau jika dia akan memberanikan diri untuk benar-benar pergi ke sana. Yang pasti, perasaan ini tidak akan hilang dengan mudah. Di luar, angin musim tengkujuh masih menggegarkan tingkap, dan kebimbangan Salmah terus berlarutan tanpa henti seperti angin itu. Lebih seminggu berlalu, tetapi kebimbangan Salmah semakin mendalam. Pada waktu siang, dia sibuk dengan kerja di gerai dan dapat melupakan seketika, tetapi pada waktu malam, pikiran itu pasti akan datang kembali. Apa yang Kamal buat sekarang? Betulkah dia sakit? Kerisauan itu datang silih berganti. Mak pelik sangat sejak kebelakangan nih. Satu malam, Amir menegur dengan riak wajah yang serius. Dia tidak tahan lagi melihat ibunya yang asyik termenung, walaupun ketika makan. Apa yang pelik? Masa makan pun pikiran Mak melayang. Malam-malam saya dengar Mak asyik berkalih. Mak, jangan-jangan Mak nak pergi jumpa orang tuh, kan? Teguran tajam Amir membuatkan Salmah tersentak. Nampaknya anaknya sudah dapat menghidu. Tak boleh, Mak, jangan sesekali. Amir berkata dengan tegas. Dia bukan orang yang patut kita tolong. Kenapa Mak nak susahkan diri lagi sebab dia? Salmah memandang mata anaknya yang penuh kerisauan. Hatinya menjadi serba salah. Reaksi Amir itu memang wajar. Amir, Mak tahu apa yang kamu cakap tuh betul. Tapi apa? Mak ingat tak berapa kali dia janji nak berhenti minum. Mak tahu tak betapa kecewanya Mak setiap kali tuh. Suara Amir dipenuhi dengan kemarahan yang terpendam selama bertahun-tahun. Sampai satu tahap, Mak terpaksa kerja sampai subuh untuk bayar hutang. Tapi dia masa tuh, pengsan kat kedai arak. Salmah tidak dapat berkata apa-apa. Semua yang dikatakan Amir adalah benar. Mak, tolonglah sedar. Kita kena teruskan hidup kita sekarang, bukan hidup dia. Malam itu, Salmah sekali lagi tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Dia tahu Amir betul, tetapi mengapa hatinya masih terasa sakit? Keesokan paginya, Salmah pergi ke gerai lebih awal dari biasa. Dia perlukan masa untuk bersendirian. Sambil mengemas gerai, pikirannya terus melayang. Puan, selamat pagi. Seorang pelanggan tetap, seorang wanita berusia 40-an, masuk. Wanita ini telah kematian suami kira-kira 2 tahun lalu. Selamat pagi, nak beli apa? Bagi saya sambal ikan bilis, anak-anak suka. Sambil membungkus sambal, tiba-tiba Salmah terfikir sesuatu. Puan, kalau tak keberatan, saya nak tanya sesuatu. Tanyalah, apa dia? Dulu Puan cakap suami Puan sakit teruk sebelum meninggal, kan? Mesti susah sangat waktu tuh. Wanita itu berhenti seketika dan memandang Salmah. Kenapa tiba-tiba tanya macam nih? Ada apa-apa ke? Salmah teragak-agak sebelum berkata dengan perlahan. Bekas suami saya dengar dia hidup seorang diri sekarang dan sakit teruk. Tapi anak saya larang keras untuk ambil tahu. Wanita itu mengangguk faham. Oh, macam tuh kisahnya. Memang masalah yang rumit. Apa yang Puan buat dulu masa suami sakit? Sejujurnya, sampai ke saat akhir pun saya masih marah. Dah bertahun-tahun saya suruh dia berhenti merokok, tapi dia tak nak. Akhirnya kena kanser paru-paru. Suara wanita itu bergetar seketika. Tapi bila dia betul-betul sakit, rasa marah tuh hilang. Saya tetap jaga dia. Itulah hati manusia, agaknya. Walau benci macam manapun, walau marah macam manapun, bila orang tuh betul-betul sakit, kita tak sampai hati nak biarkan. Begitu ya, keadaan Puan Salmah mungkin berbeza dengan saya, tapi kalau dia dalam keadaan yang sangat bahaya, rasanya tak salah kalau pergi tengok sekali. Walaupun saya faham juga perasaan anak Puan. Selepas wanita itu pergi, Salmah termenung lama. Bila orang tuh betul-betul sakit, kita tak sampai hati nak biarkan. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Waktu makan tengah hari, Salmah membuat keputusan. Dia akan pergi tengok sekali. Cuma sekali, dari jauh pun cukuplah. Untuk memastikan sama ada Kamal benar-benar baik, atau dalam keadaan bahaya. Dia mengeluarkan kertas itu dari dompet dan membaca alamatnya sekali lagi. Selepas membuat keputusan, ia tidak terasa begitu sukar. Hanya perlu menaiki bas sekali. Petang nike mas kerai awal sikit. Lepas tu pergi. Salmah bercakap sendirian sambil memasukkan semula kertas itu ke dalam dompet.
Jantungnya berdebar, tetapi kali ini keputusannya sudah nekat. Namun, pada masa yang sama, dia teringat akan Amir. Anaknya pasti akan sangat kecewa jika tahu. Tetapi dia merasakan ini adalah sesuatu yang perlu dilakukannya. Tidak mungkin dia boleh buat tidak tahu apabila orang yang pernah hidup bersamanya selama 30 tahun berada dalam keadaan bahaya. Pukul 4 petang, Salmah menutup gerainya lebih awal dari biasa. Dia memberitahu pelanggan tetapnya bahwa dia ada urusan pribadi. Dia pulang ke rumah, menukar pakaian, dan berdiri di hadapan cermin. Selepas 3 tahun, dia akan pergi menemui Kamal. Dia tidak pasti apa yang harus dirasakan, apa yang akan dilihatnya di sana, tetapi dia nekat untuk pergi. Sambil melangkah keluar dari rumah, Salmah memeriksa alamat itu sekali lagi. Aku benar-benar akan pergi sekarang, pikirnya. Sambil berjalan ke perhentian bus, dia teringat akan Amir. Apabila anaknya pulang kerja dan mendapati ibunya tiada, apa yang harus dijelaskannya nanti? Tetapi keputusan sudah dibuat. Salmah menenangkan hatinya sambil menunggu bus. Cuma sekali, tengok sekali dan terus balik. Dalam 30 menit dia akan berada di hadapan bilik sewa kecil tempat Kamal tinggal. Selepas 3 tahun, bagaimana rupa lelaki itu agaknya? Adakah dia benar-benar hancur seperti yang dikatakan Mak Cikiah? Sambil menahan rasa takut dan risau yang membuak di dada, Salmah menaiki bus. Sebaik turun dari bus, Salmah terpinga-pinga melihat kawasan kejiranan yang asing itu. Lorong-lorongnya lebih usang dan gelap dari yang dibayangkannya. Suasananya sangat berbeza dengan kawasan keramat yang diingatinya semasa awal perkawinan 30 tahun lalu. Sambil melihat peta di telepon bimbit, dia mencari-cari lorong yang betul. Di kiri kanan jalan sempit itu, rumah-rumah pangsa lama berhimpitan. Bau masakan bercampur dengan bau hapak menusuk hidung. Kamal tinggal di tempat macam nih? Salmah bercakap sendirian sambil mempercepatkan langkah. Jauh di sudut hatinya, dia masih berharap cerita Mak Cikiah itu dilebih-lebihkan. Akhirnya, dia tiba di hadapan bangunan yang tertera pada alamat itu. Sebuah rumah pangsa 3 tingkat yang usang. Cat di dindingnya sudah banyak terkopek dan susur tangga berkarat. Salmah memandang bangunan itu sambil mengeluh. Tingkat 2, nomor 203. Sambil menyebut nomor unit itu, dia menaiki tangga. Setiap langkahnya diiringi bunyi papan tangga yang berkeriut. Dindingnya dipenuhi dengan risalah-risalah yang sudah koyak rabak. Sampai di tingkat 2, dia berjalan di koridor sambil memeriksa nomor pintu. 201, 202, dan di ujung sekali, 203. Tetapi tiada nama tertera pada pintu itu. Salmah berdiri di hadapan pintu dengan ragu-ragu. Betulkah ini tempatnya? Takkanlah Kamal tinggal di sini? Tiba-tiba, pintu sebelah terbuka dan seorang nenek berusia 70-an keluar. Kari siapa? Erya. Betulkah ada orang nama Kamal tinggal di unit 203 nih? Nenek itu memandangnya dari atas ke bawah sebelum mengangguk. Oh, Pak Cik tuh ya, betul lah. Awak nih siapa? Saya. Kawan dia saja. Oh, begitu. Risau juga Mak Cik tengok keadaan dia sejak kebelakangan nih. Ingatkan tak ada keluarga langsung, sebab tak pernah nampak sesiapa datang melawat. Kata-kata nenek itu membuatkan jantung Salmah tersentak. Keadaan dia tak baik, macam mana tuh, Mak Cik? Dah berapa kali dia jatuh tangga sebab mabuk. Minggu lepas, subuh-subuh ambulans datang angkut dia ke hospital. Mak Cik pikir, orang hidup seorang diri, kenapa seksa badan macam tuh? Salmah tidak sanggup mendengar lebih lanjut. Jantungnya berdegup kencang, dan kakinya terasa lemah. Dia ada di rumah sekarang? Entahlah, siang-siang dia jarang keluar, jadi mungkin ada. Coba ketuk pintu. Selepas berkata begitu, nenek itu turun ke bawah. Salmah tinggal seorang diri di koridor, memandang pintu unit 203. Perlahan-lahan, dia melekapkan telinganya ke pintu. Kedengaran bunyi batuk dari dalam. Mendengar bunyi batuk yang kasar itu, Salmah yakin, Kamal memang tinggal di sini. Dia mengangkat tangan untuk mengetuk, tetapi terhenti. Patutkah dia melakukannya? Jika Kamal membuka pintu dan melihatnya, apa reaksinya? Salmah memberanikan diri dan mengetuk pintu perlahan. Tuk, tuk, kedengaran bunyi pergerakan dari dalam, tetapi pintu tidak dibuka. Dia mengetuk sekali lagi, lebih kuat. Siapa? Suara Kamal kedengaran dari dalam. Suara yang didengarinya selepas 3 tahun itu kedengaran lebih serak dari dulu. Salmah tidak dapat menjawab. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Siapa tuh? Suara Kamal kedengaran sedikit lebih tegas, tetapi tidak lagi bertenaga seperti dulu. Akhirnya,
Salma berundur selangkah dari pintu. Dia belum bersedia untuk bersemuka. Tetapi pada masa itu, pintu terbuka. Kamal menjengulkan kepalanya dari celah pintu. Saat itu, Salma tergamam dan kehilangan kata-kata. Kamal yang dilihatnya selepas 3 tahun sudah menjadi orang yang sama sekali berbeza. Jambangnya tumbuh meliar, pipinya cengkung, terutamanya pandangan matanya. Pandangan matanya yang jernih dahulu telah hilang, digantikan dengan pandangan yang penuh keletihan dan putus asa. Salma? Kamal juga kelihatan terkejut melihat Salma. Dia menggosok-gosok matanya seolah-olah tidak percaya. Kenapa? Kenapa awak ada di sini? Suaranya bergetar. Salma juga tidak dapat berkata apa-apa. Keadaan Kamal jauh lebih teruk dari yang dibayangkannya. Saya. Salma coba memulakan kata, tetapi Kamal tiba-tiba mula batuk teruk. Batuknya tidak henti-henti sehingga dia terpaksa membongkokkan badan. Kelihatan ada darah bercampur dengan batuknya. Kamal. Salma secara tidak sadar coba memegangnya, tetapi Kamal menepis tangannya dan berundur. Tak apa. Kenapa awak datang? Awak tak patut datang sini. Kamal. Awak sakit teruk nih, kan? Suara Salma dipenuhi kerisauan. Tetapi Kamal menggelengkan kepala. Tak, cuma demam biasa. Awak kenapa datang sini? Nanti Amir marah kalau tahu. Amir tak tahu, saya datang seorang. Kenapa? Kenapa datang? Salma tidak dapat menjawab soalan Kamal. Kenapa dia datang? Dia sendiri tidak tahu jawabannya. Saya dengar berita pasal awak. Siapa? Siapa yang cakap apa? Mak Cikiah, cakap awak sakit teruk. Kamal tersenyum pahit. Mak Cikiah sampai cerita macam tu ya. Maaf sebab buat awak risau. Kamal, awak dah pergi hospital? Hospital? Duipon takada? Nak pergi hospital makam mana? Kata-kata Kamal membuatkan hati Salma semakin berat. Tidak dapat pergi ke hospital kerana tiada duit. Kamal, awak betul-betul. Tiba-tiba kedengaran bunyi tapak kaki seseorang menaiki tangga. Kamal cepat-cepat menutup sedikit pintunya dan berkata kepada Salma. Salma, kita tak boleh jumpa macam ni. Awak pun kena teruskan hidup baru, kan? Pergilah balik. Saya oke. Jangan risau sangat. Selepas berkata begitu, Kamal menutup pintu. Salma berdiri lama di hadapan pintu yang tertutup itu sebelum perlahan-lahan menuruni tangga. Walaupun sudah keluar dari bangunan itu, Salma masih berdiri lama di situ. Keadaan Kamal terlalu mengejutkan. Bagaimana seseorang boleh berubah begitu teruk dalam masa 3 tahun? Di dalam bas perjalanan pulang, wajah itu terus terbayang. Wajah yang dipenuhi jambang, pipi yang cengkung, dan darah yang keluar bersama batuknya. Salma mengesat air mata sambil memandang keluar tingkap. Walaupun sudah bercerai, walaupun sudah menjadi orang asing, dia tidak sanggup membiarkan keadaan lelaki itu yang begitu menyakitkan. Sebulan telah berlalu sejak pertemuan pertama itu, tetapi hati Salma langsung tidak tenang. Wajah Kamal yang cengkung dan bunyi batuknya yang kasar terus berlegar di pikirannya. Setiap malam sebelum tidur, image itu pasti akan muncul. Semasa bekerja di gerai, pikirannya sering melayang. Kamal makan apa sekarang? Dah pergi hospital ke? Dia makan dengan teratur ke seorang diri? Kerisauan itu datang silih berganti. Puan Salma, kenapa asik mengeluh saja sejak kebelakangan nih? Tanya seorang pelanggan tetap dengan risau. Barulah Salma tersedar dan menggelengkan kepala. Tak ada apa-apa, cuma letih sikit. Tetapi di dalam hatinya, dia terus risaukan Kamal. Terutamanya darah yang keluar bersama batuknya. Adakah itu benar-benar demam biasa? Satu petang, Amir pulang lebih lewat dari biasa. Nampaknya dia kerja lebih masa di pejabat. Mak, saya dah balik. Ya. Penatnya, dah makan? Dah, kat pejabat tadi, mak dah makan malam. Amir memandang ibunya dengan risau. Sejak kebelakangan ini, ibunya tidak makan dengan betul dan sering termenung. Mak masih fikirkan orang tu ke? Soalan terus terang Amir membuatkan Salma terkejut. Mak, jangan-jangan mak dah pergi jumpa dia, kan? Salma tidak dapat menjawab. Dia tidak boleh menipu, tetapi jika dia berterus terang, Amir pasti akan marah. Mak, betul ke mak pergi? Suara Amir berubah tegang. Kuma sekali, pergi tengok sekali saja. Mak, kenapa macam ni? Kan saya dah cakap jangan. Amir, mak pun tak nak pergi. Tapi mak risau sangat. Risau? Lepas apa yang dia dah buat pada kita, mak masih nak risaukan dia? Amir berang dan terus masuk ke biliknya. Salma tinggal seorang diri di ruang tamu sambil mengeluh. Malam itu, Salma sekali lagi tidak dapat tidur.
Wajah marah Amir mengganggunya, tetapi kerisauannya terhadap Kamal tetap ada. Terutamanya kata-kata nenek jiran sebelah yang terus terngiang-ngiang. Sampai ambulans datang angkut dia ke hospital. Keesokan paginya, Amir pergi kerja tanpa bertegur sapa dengan Salmah. Melihat anaknya marah begitu, hati Salmah terasa berat. Digerai, dia tidak dapat menumpukan perhatian pada kerjanya. Patutkah aku pergi sekali lagi, atau patutkah aku lupakan saja seperti kata Amir? Waktu makan tengah hari, Salmah membuat keputusan. Dia akan pergi tengok sekali lagi, untuk kali terakhir. Dia berjanji pada dirinya, ini benar-benar kali terakhir. Kira-kira pukul 3 petang, Salmah sekali lagi berdiri di hadapan rumah pangsa usang itu. Pemandangannya sama seperti sebulan lalu, tetapi entah kenapa terasa lebih menyeramkan. Sambil menaiki tangga, jantungnya berdebar. Adakah keadaan Kamal sudah bertambah baik, atau semakin teruk? Dia tiba di tingkat 2 dan berdiri di hadapan pintu unit 203. Kali ini, dia tidak berani terus mengetuk. Dia melekapkan telinga untuk memastikan sama ada Kamal ada di dalam. Tiba-tiba, dia terdengar bunyi aneh dari dalam. Bunyi sesuatu jatuh, diikuti dengan bunyi erangan. Kamal, Kamal. Salmah segera mengetuk pintu, tetapi tiada jawaban. Kamal, awak oke tak? Masih tiada jawaban, hanya bunyi aneh dari dalam. Salmah coba memulas tombol pintu. Mujur, ia tidak berkunci. Kamal, saya masuk. Salmah membuka pintu perlahan-lahan dan masuk. Saat itu, dia terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Kamal terbaring di lantai dapur. Di sebelahnya, serpihan botol arak bertaburan. Lantai dipenuhi dengan campuran arak dan sisa makanan. Bilik itu berbau busuk dengan bau arak dan hapak. Kamal, Kamal! Salmah segera berlari ke arah Kamal dan menggoncang badannya. Kamal tidak sadarkan diri, tetapi mujur dia masih bernafas. Kamal, bangun! Selepas digoncang beberapa kali, Kamal perlahan-lahan membuka mata. Tetapi matanya tidak fokus, dan dia kelihatan mabuk teruk. Salmah, awak datang lagi? Kamal, apa dah jadi dengan awak nih? Kenapa jadi macam nih? Kamal coba untuk bangun, tetapi badannya terlalu lemah dan dia terduduk semula. Tak apa. Kumateria tuh. Tak apa-apanya, awak mabuk teruk sampai pengsan. Salmah memapah Kamal dan mendudukkannya di sofa. Kemudian dia melihat sekeliling bilik, dan hatinya hancur. Di sinki, pinggan mangkuk kotor bertimbun. Di lantai, botol-botol arak kosong bergelimpangan. Dia membuka peti sejuk, tiada apa-apa di dalamnya selain arak dan bir. Kamal, awak makan bila kali terakhir? Makan, arak nilah makanan saya. Jawaban Kamal membuatkan Salmah marah. Tetapi pada masa yang sama, dia berasa sangat kasihan. Kamal, awak tak boleh macam nih, awak boleh mati tahu. Mati pun apa salahnya? Hidup pun seorang diri. Koto-koto komo merubek hoti Salmah. Adakah lelaki ini benar-benar sudah berputus asa dengan hidup? Tiba-tiba, Kamal sekali lagi batuk teruk. Kali ini, darah yang keluar lebih banyak dari sebelumnya. Kamal, ada darah. Salmah segera mengambil tisu dan mengelap mulut Kamal. Tetapi darah terus keluar. Kita kena pergi hospital. Sekarang juga. Jui pen takada, nak pergi hospital makam mana? Duit tuh nanti saya usahakan. Yang penting kita pergi hospital dulu. Salmah coba memapah Kamal untuk bangun. Tetapi Kamal menggelengkan kepala. Tak nak, saya tak nak susahkan awak lagi. Sekarang bukan masanya nak cakap macam tuh. Awak dalam bahaya. Salmah mengeluarkan telepon bimbitnya untuk menghubungi 99999. Tetapi Kamal memegang tangannya dan menghalangnya. Tolong, jangan. Kenapa? Kenapa jangan? Saya dah tak ada harapan. Awak patut teruskan hidup baru, kan? Kata-kata Kamal membuatkan Salmah menangis. Dia sadar lelaki ini benar-benar sudah berputus asa. Kamal, tak ada orang yang tak ada harapan. Awak boleh mulakan semula. Mulakan semula? Orang macam saya? Gagal dalam bisnis, tinggalkan hutang, keluarga pun hilang. Suara Kamal penuh dengan keputusasaan. Salmah memandang Kamal dengan penuh simpati. Walaupun macam tuh, awak tak boleh hidup macam nih. Salmah memegang erat tangan Kamal. Tangannya terasa lebih kurus dan kasar dari dulu. Petang itu, Salmah berada di sisi Kamal selama beberapa jam. Dia membersihkan bilik, dan pergi ke kedai runcit berdekatan untuk membeli bubur dan menyuapnya. Kamal pada mulanya menolak, tetapi akhirnya makan sedikit. Salmah, terima kasih. Tapi awak patut balik sekarang, nanti Amir risau. Kamal, awak tak boleh tinggal seorang diri.
macam mana kalau jadi macam ni lagi? Tak apa, saya akan berhati-hati. Hati Salmah terasa berat, tetapi dia terpaksa pulang. Semasa di dalam taksi, pikirannya sentiasa pada Kamal. Apabila dia sampai di rumah, sudah pukul 9 malam. Amir sedang menunggunya di ruang tamu. "Mak pergi mana?" Suara Amir dingin. "Amir, Mak pergi jumpa orang tu lagi, kan?" Salmah tidak dapat menjawab. Dia tidak boleh menipu, tetapi jika dia berterus terang, Amir akan lebih marah. "Mak, saya betul-betul kecewa." Selepas berkata begitu, Amir terus masuk ke biliknya. Salmah tinggal seorang diri di ruang tamu sambil mengeluh panjang. Keadaan Kamal yang dilihatnya hari ini terlalu mengejutkan. Dia kelihatan seperti diambang maut. Dia tidak boleh dibiarkan begitu sahaja, tetapi Amir pasti akan terus menentang. Salmah benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, Salmah tidak dapat tidur lena. Imej Kamal yang terbaring dan batuk berdarah terus menghantui pikirannya. Pukul 5 pagi, dia tidak tahan lagi berbaring dan bangun. Amir masih tidur. Sejak malam tadi, mereka tidak bercakap sepatah pun. Salmah berhati-hati menyediakan kopi di dapur sambil berpikir. Kalau dibiarkan, dia betul-betul dalam bahaya. Sambil bercakap sendirian, dia mengeluarkan telepon bimbitnya. Dia teringin menelepon Kamal, tetapi nomornya mungkin sudah ditukar, atau dia mungkin tidak akan menjawab. Pukul 7 pagi, Amir keluar dari bilik untuk bersiap ke tempat kerja. Dia sengaja mengelak dari bertentang mata dengan ibunya. "Amir, sarapan dulu." "Tak ada masa." Jawaban dingin Amir menyakitkan hati Salmah. Tetapi dia tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan. "Amir, Mak, saya dah lewat." Selepas berkata begitu, Amir terus keluar dari rumah. Salmah tinggal seorang diri di rumah yang kosong itu sambil mengeluh. Di gerai, dia tidak dapat menumpukan perhatian pada kerja. Pelanggan datang memesan pun dia tidak dengar dengan betul, dan semasa mengira uang, dia sering membuat kesilapan. "Puan Salmah, Puan pelik sangat hari ini. Sakit ke?" tanya seorang pelanggan tetap dengan risau. "Tak ada apa-apa, cuma kurang tidur." Tetapi di dalam hatinya, dia terus risaukan Kamal. Macam mana kalau dia jatuh lagi seorang diri, kali ini mungkin betul-betul bahaya. Waktu makan tengah hari, Salmah membuat keputusan. Dia akan pergi memeriksa keadaan Kamal, dan jika benar-benar bahaya, dia akan memaksanya ke hospital. Kira-kira pukul 2 petang, dia tiba semula di rumah pangsa itu. Dengan lebih berhati-hati, dia menaiki tangga dan berdiri di hadapan pintu unit 203. "Kamal, ni saya." Dia mengetuk pintu sambil memanggil, tetapi tiada jawaban. Dia takut Kamal jatuh lagi, jadi dia segera memulas tombol pintu. Mujur, pintu terbuka. Masuk ke dalam, dia melihat Kamal sedang tidur di sofa. Tetapi wajahnya kelihatan lebih pucat dari biasa, dan nafasnya tercungap-cungap. "Kamal, bangun." Salmah menggoncang bahunya. Kamal perlahan-lahan membuka mata. "Salmah, awak datang lagi? Dah jadi macam semalam, takkan saya nak biarkan awak seorang diri, badan awak macam mana?" Kamal coba untuk bangun, tetapi terduduk semula di sofa. Badannya kelihatan sangat lemah, tak berapa baik. "Kamal, kita kena pergi hospital. Darah yang keluar semalam tuh, dan keadaan awak sekarang, bahaya nih. Kan saya dah cakap, saya tak ada duit. Saya bayar dulu, nanti awak bayarlah balik." Kamal menggelengkan kepala. "Tak boleh. Saya tak nak susahkan awak lagi. Sekarang bukan masanya nak cakap macam tu." Salmah memujuk Kamal selama lebih sejam. Akhirnya, Kamal mengakui keadaannya yang bahaya dan bersetuju untuk ke hospital, walaupun dengan berat hati. "Tapi kita pergi klinik kecil saja, yang tak mahal sangat." Salmah menahan taksi dan membawa Kamal ke sebuah klinik swasta berdekatan. Di dalam taksi, Kamal terus batuk dan kadang-kadang meludahkan darah ke dalam tisu. "Encik Kamal, sejak bila ada simptom macam ni?" tanya seorang dokter muda sambil memeriksa dada Kamal dengan stetoskop. "Dah sebulan lebih." "Banyak mana encik minum arak?" "Sehari dalam 2-3 botol." Wajah dokter itu menjadi serius. "Kita kena buat ujian darah dan X-ray dada. Kena periksa bacaan dulu." Semasa Kamal menjalani pemeriksaan, Salmah menunggu di ruang menunggu. Hatinya resah, dan dia asyik melihat jam. Selepas kira-kira sejam, keputusan keluar. "Puan Ni penjaga dia, kan?" Dokter itu memanggil Salmah, dan berkata dengan berhati-hati, keadaan pesakit lebih serius dari yang dijangka. Bacaan hatinya 10 kali ganda lebih tinggi dari normal, dan ada jangkitan di paru-parunya.
nampaknya ini peringkat awal sirosis hati akibat alkohol. Kaki Salmah terasa lemah. Sirosis hati? Ya. Dan disebabkan pengambilan alkohol yang berterusan dan kekurangan zat, badannya sangat lemah. Kalau dia berhenti minum sekarang dan dapatkan rawatan, kita boleh elakkan dari jadi lebih teruk. Tapi apa, dokter? Terus terang saya katakan, keadaannya sudah agak parah. Untuk pulih sepenuhnya memang sukar, rawatan hanya untuk mengekalkan keadaan sekarang. Mendengar kata-kata dokter, kepala Salmah menjadi kosong. Sirosis hati, jauh lebih serius dari yang disangkanya. Kos rawatan berapa agaknya? Rawatan asas saja mungkin dalam 2.000 sebulan. Kalau masuk watt, lebih mahal lagi. 2.000. Pendapatan sebulan dari gerai lauk pauk Salmah pun hanya sekitar itu. Tambahan pula, ada yuran pengajian Amir dan perbelanjaan harian. Untuk hari ini, kita bagi drip dan rawatan kecemasan dulu, saya akan bagi preskripsi obat. Beberapa hari lagi datang semula. Salmah mengangguk, tetapi hatinya terasa buntu. Bagaimana dia hendak mencari uang sebanyak itu? Di bilik rawatan, Salmah duduk di sebelah Kamal yang sedang menerima drip. Kamal juga nampaknya sudah mendengar penjelasan dokter, wajahnya muram. Salmah, maafkan saya. Kenapa nak minta maaf? Sebab jadi beban pada awak lagi. Dah cukup awak sengsara sebab saya. Salmah memegang tangan Kamal. Apa awak cakap nih? Kita dah hidup bersama 30 tahun, takkan saya nak biarkan orang sakit macam tu saja. Tapi Amir macam mana? Dia mesti marah kalau tahu. Itulah yang paling dirisaukan Salmah. Jika Amir tahu, dia pasti akan sangat marah, dan mungkin akan membelakangkan ibunya. Kita pikirkan kesehatan awak dulu. Benda lain kita pikir kemudian. Selepas selesai drip, mereka keluar dari klinik. Sudah pukul 6 petang. Kamal kelihatan sedikit lebih baik, tetapi langkahnya masih tidak stabil. Biar saya hantar awak balik. Tak apa. Saya boleh balik sendiri. Tak boleh. Hari ini saya hantar. Salmah menahan taksi dan menghantar Kamal pulang. Dia mengisi peti sejuk dengan bubur dan lauk ringkas, serta menyusun obat yang diberi dokter. Kamal, obat nih jangan lupa makan. Dan jangan sentuh arak langsung, faham? Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Dalam perjalanan pulang, Salmah duduk di dalam bus dengan hati yang berat. Peringkat awal sirosis hati, kos rawatan 2.000 sebulan. Realitinya, ia bukan satu situasi yang mudah. Tambahan pula, jika Amir tahu, memikirkannya sahaja sudah membuat kepalanya pening. Dia tiba di rumah pada pukul 9 malam. Amir sedang menonton TV di ruang tamu, tetapi wajahnya serta-merta berubah tegang apabila melihat ibunya. Mak pergi mana lah ini? Amir, mak pergi jumpa orang tu lagi, kan? Walaupun semalam saya dah marah macam tu, Salmah tidak tahu bagaimana hendak menjelaskan. Jika dia menceritakan diagnosis Kamal, Amir pasti akan lebih marah. Amir, dengar cakap mak dulu. Tak ada apa nak didengar lagi, saya tak nak tengok mak susah lagi sebab dia. Selepas berkata begitu, Amir sekali lagi masuk ke biliknya. Salmah tinggal seorang diri di ruang tamu sambil mengeluh panjang. Penyakit Kamal lebih serius dari yang disangka, dan kos rawatannya terlalu tinggi. Tambahan pula, Amir terus menentang, dia benar-benar buntu. Tetapi satu perkara yang pasti, dia tidak akan membiarkan lelaki itu mati begitu sahaja. Walaupun sudah bercerai, walaupun Amir menentang, dia tidak sanggup melepaskan orang yang pernah hidup bersamanya selama 30 tahun. Salmah duduk sehingga lewat malam, memikirkan apa yang harus dilakukan. Lewat malam itu, Salmah yang tidak dapat tidur bangun dari katil dan pergi ke ruang tamu. Amir nampaknya sudah tidur, dan rumah itu sunyi sepi. Salmah mengeluarkan sebuah kotak lama dari sudut bilik store. Kotak itu berisi barang-barang kenangan yang tidak sanggup dibuangnya semasa bercerai. Dia menyembunyikannya selama ini karena takut Amir akan marah jika melihatnya. Apabila kotak itu dibuka, terdapat gambar-gambar dan surat-surat lama. Gambar perkawinan 30 tahun lalu, gambar bulan madu, gambar keluarga ketika Amir masih kecil. Semuanya masih tersimpan elok. Dulu kita bahagia sangat, bisik Salmah sendirian sambil menatap sekeping demi sekeping gambar. Kamal pada zaman itu sangat berbeza dengan sekarang. Matanya jernih, dan senyumannya ceria. Pada tahun 1992, Salmah dan Kamal pertama kali bertemu di sebuah kilang. Salmah bekerja sebagai kerani, manakala Kamal sebagai juru teknik. Kamal seorang yang sangat rajin dan bertanggung jawab. Cik Salmah, kerja lebih masa hari ini? Biar saya hantarkan balik. Tak apalah.
saya boleh naik bus. Bahaya balik seorang diri. Biar saya hantarkan. Kamal pada masa itu seorang yang sangat baik hati dan prihatin. Semasa bercinta, dia sentiasa mendahulukan Salmah dan sering memberinya hadiah-hadiah kecil. Pada tahun 1994, ketika mereka berkahwin, Kamal berkata kepada Salmah, "Salmah, abang mungkin tak dapat bagi awak kemewahan, tapi abang janji akan setia pada awak seorang seumur hidup. Kita hidup bahagia ya." Pada masa itu, Salmah benar-benar percaya. Kamal seorang yang sentiasa menepati janji. Pada awal perkawinan, mereka tinggal di sebuah bilik sewa kecil. Walaupun tidak mewah, mereka sangat bahagia. Kamal akan keluar bekerja awal pagi dan pulang lewat malam, manakala Salmah bekerja sebagai kerani di sebuah syarikat kecil selepas kawin. Pada tahun 1996, apabila Amir lahir, Kamal menangis di hospital melihat anaknya. "Salmah, terima kasih sayang. Komelnya anak kita, abang akan jaga dia seumur hidup." Mendengar kata-kata itu, Salmah berasa sangat bahagia. Dia yakin, bersama lelaki ini, dia boleh menghadapi apa jua cabaran. Kamal seorang ayah yang sangat baik. Jika anak sakit, dia akan berjaga sepanjang malam. Apabila Amir ada persembahan di Tadika, dia tidak pernah ketinggalan. Pada hujung minggu, mereka sering keluar bersiar-siar sekeluarga. "Aja, nak pergi taman tema lagi." "Boleh, Amir. Hujung minggu depan kita pergi lagi ya." Pada zaman itu, Kamal seorang suami dan ayah yang sangat penyayang. Dia jarang minum arak dan sanggup melakukan apa sahaja untuk keluarga. Sekitar tahun 2005, Kamal mula mempunyai impian yang lebih besar. Selepas bekerja dengan tekun selama lebih 10 tahun, dia mahu memulakan perniagaannya sendiri. "Salmah, abang nak berhenti kerja dan buka bisnis sendiri." "Bisnis apa?" "Buka bengkel pembuatan kecil dengan kawan-kawan. Dah ada pengalaman dan kemahiran, rasanya boleh berjaya." Salmah pada mulanya risau. Bukan mudah untuk berhenti kerja tetap dan memulakan perniagaan. "Abang, tak terlalu terburu-buru ke? Amir pun masih kecil." "Tak apa, mesti boleh berjaya. Abang nak bagi keluarga kita hidup senang." Akhirnya, Salmah menyokong keputusan Kamal. Dia percaya pada suaminya. Beberapa tahun pertama, perniagaan mereka nampaknya berjalan lancar. Perniagaan semakin berkembang dan pendapatan pun meningkat. Mereka mampu menampung yuran pengajian Amir dengan selesa dan sering melancong sekeluarga. "Salmah, tahun depan kita pindah rumah lebih besar ya. Amir pun dah besar, perlukan bilik sendiri." "Betul ke, Bang? Hebatnya abang." Sehingga itu, semuanya berjalan lancar. Kamal masih seorang suami yang penyayang dan perniagaannya maju. Tetapi pada tahun 2008, krisis keuangan melanda dan segalanya mula berubah. Perniagaan Kamal terjejas teruk. Pesanan berkurangan secara mendadak dan aliran tunai menjadi kritikal. "Salmah, keadaan bisnis sekarang agak susah." "Susah macam mana?" "Kalau dapat bertahan dalam 6 bulan, keadaan akan pulih semula. Sabar sikit ya." Kamal terus berkata semuanya akan baik-baik saja, tetapi Salmah dapat merasakan sesuatu yang tidak kena. Kamal semakin kerap pulang lewat malam, dan wajahnya muram. Dan ketika itulah Kamal mula minum arak. "Abang, bo arak nih." "Kenapa?" "Stres sikit, jadi minum dengan kawan-kawan." Pada mulanya hanya sekali-sekala, tetapi lama-kelamaan menjadi semakin kerap. Semakin teruk keadaan perniagaan, semakin banyak arak yang diminumnya. Pada tahun 2009, satu kejadian besar berlaku. Rakan kongsi Kamal melarikan diri dengan wang syarikat. "Salmah, habislah kita." Wajah Kamal pucat lesi apabila pulang ke rumah. "Kenapa, Bang?" "Kawan abang. Dia bawa lari duit syarikat. Ratusan ribu ringgit." Saat itu, dunia Salmah terasa runtuh. Ratusan ribu. Bagaimana mereka hendak menanggung hutang sebanyak itu? "Habis tuh, kita makan mana? Nampaknya kena cagar rumah nih untuk buat pinjaman." Sejak itu, bermulalah hari-hari yang penuh penderitaan. Mereka mencagarkan rumah, meminjam uang dari saudara mara, tetapi hutang tetap tidak berkurangan. Kamal mula melepaskan tekanannya dengan arak. Pada mulanya, Salmah coba memahami. Suaminya pasti tertekan, tetapi keadaan semakin teruk. "Abang, tolonglah berhenti minum. Benda ini tak selesaikan masalah. Abang tahu. Tapi kalau tak minum, abang tak tahan. Kalau macam tuh, cari kerja lain. Tak boleh asik minum macam nih. Siapa nak ambil orang macam abang nih kerja? Orang yang dah gagal dalam bisnis." Kamal merasa maruahnya tercalar. Dia coba mencari kerja baru, tetapi tidak mudah.
Rasa bersalah atas kegagalannya membuatkan dia semakin bergantung pada arak. Sekitar tahun 2013, keadaan menjadi lebih parah. Pemiutang mula datang ke rumah dan menjerit-jerit meminta uang. Bila nak bayar hutang, nak lari ke? Amir ternampak kejadian itu semasa pulang dari sekolah. Mak, kenapa orang tuh jerit-jerit depan rumah kita? Tak apa, Amir. Nanti semuanya akan selesai. Tetapi ia tidak selesai. Malah menjadi lebih teruk. Walaupun dalam keadaan itu, Kamal tidak dapat berhenti minum. Abang, tolonglah sedar. Amir kena ejek sekolah. Maafkan abang. Abang betul-betul minta maaf. Minta maaf saja tak cukup. Berhenti minum sekarang juga. Baiklah, esok abang berhenti. Tetapi janji itu tidak pernah ditepati. Keesokan harinya, dan hari-hari berikutnya, Kamal tetap minum. Pada tahun 2015, keadaan menjadi tidak tertahan lagi. Rumah mereka hampir dilelong. Salma, abang betul-betul minta maaf. Abang dah hancurkan segalanya. Sekarang cakap maaf pun apa gunanya? Masa depan Amir macam mana? Abang tak tahu. Abang betul-betul tak tahu. Kamal sudah hancur sepenuhnya. Dia coba mencari kerja, tetapi tiada siapa yang mahu mengambilnya karena bau arak. Dia coba berhenti minum, tetapi tekanan membuatkannya gagal. Pada tahun itu, Salma membuat satu keputusan yang sangat sukar. Abang, kita bercerai. Apa? Bercerai? Ya. Kalau kita terus macam ni, Amir pun akan hancur. Kamal menangis dan merayu. Salma, tolong bagi abang satu peluang lagi. Abang janji akan berhenti minum. Abang tahu tak ada berapa kali abang cakap macam tu? Saya dah tak boleh tunggu lagi. Akhirnya, pada awal tahun 2016, mereka bercerai. Salma dan Amir berpindah ke sebuah rumah sewa yang lebih kecil, manakala Kamal tinggal seorang diri. Pada hari perceraian, kata-kata terakhir Kamal masih terngiang-ngiang. Salma, abang betul-betul minta maaf. Awak dah banyak menderita sebab abang. Tolong jaga Amir baik-baik. Dan maafkan abang. Pada masa itu, Salma fikir itulah pengakhirannya. Perkawinan 30 tahun berakhir begitu sahaja. Tetapi apabila difikirkan semula sekarang, Kamal juga seorang mangsa, kejutan akibat kegagalan perniagaan, rasa bersalah, dan perasaan berdosa karena tidak dapat melindungi keluarga telah membuatnya bergantung pada arak. Salma meletakkan semula gambar-gambar itu ke dalam kotak sambil mengesat air mata. Kenangan bahagia pada masa lalu terasa lebih berharga. Kamal, dulu kita bahagia sangat. Pukul 4 pagi, Salma mengemas kotak itu dan kembali ke katil. Esok, hari apa pula yang akan menantinya? Rawatan Kamal, bagaimana harus diuruskan? Tetapi satu perkara yang pasti. Kenangan masa lalu itu masih kekal di hatinya. Walau betapa sukar dan menyakitkan sekalipun, masa-masa indah yang pernah dilalui tidak akan terpadam. Selepas mengenang masa lalu, Salma dapat menyusun semula perasaannya terhadap Kamal. Dia yakin dia tidak boleh melepaskannya begitu sahaja. Namun, masalah realistik bertimbun di hadapannya. Kamal dirawat di hospital selama seminggu. Salma yang membayar bil hospital, uang yang bersamaan dengan separuh pendapatan bulanannya dari gerai, tetapi itu adalah pilihan yang terpaksa dibuat. Pada hari Kamal dibenarkan keluar, Salma datang menjemputnya. Selepas seminggu dirawat, wajahnya nampak sedikit lebih baik, tetapi langkahnya masih tidak stabil. Salma, terima kasih banyak-banyak. Macam mana saya nak balas budi awak? Jangan fikir pasal tu, pulihkan kesihatan dulu. Nanti bila awak dah sihat, awak bayarlah balik perlahan-lahan. Sekarang jangan risau. Di dalam taksi menuju ke rumah Kamal, hati Salma terasa berat. Kata-kata dokter terus bermain di pikirannya. Rawatan berterusan diperlukan, dan kosnya sekitar 2.000 sebulan. Setibanya di rumah Kamal, semasa sedang membantunya mengemas barang, tiba-tiba kedengaran bunyi bising dari tingkat bawah. Kamal, Kamal, mana kau? Salma dan Kamal terkejut dan melihat keluar tingkap. Dua orang lelaki berusia 40-an berdiri di hadapan rumah. Mereka memakai kemeja, tetapi kelihatan menggerunkan. Kamal, siapa orang tu? Rasanya pemiutang. Kamal menundukkan kepala. Hutang lama yang masih belum selesai. Mungkin sebab saya kat hospital, dorang tak dapat hubungi saya. Jantung Salma tersentak. Semasa bercerai, dia tidak tahu dengan tepat jumlah hutang pribadi Kamal. Berapa banyak awak pinjam? Dalam 30.000 ringgit. 30.000 ringgit. Satu jumlah yang sangat besar bagi Salma. Bunyi bising dari bawah terus kedengaran.
Kamal, sembunyi pun tak guna. Bayar hutang dulu baru sembunyi. Dah berbulan-bulan faedah tertunggak, nak tunggu sampai bila? Salmah memandang Kamal dengan risau. Kamal, macam mana nih? Saya tak tahu. Duit pun tak ada, macam mana nak bayar? Tiba-tiba, kedengaran bunyi tapak kaki seseorang menaiki tangga. Mereka berdua menjadi cemas. Tuk-tuk, bunyi pintu diketuk. Encik Kamal, ada di rumah? Tolong buka pintu. Suara itu kedengaran agak sopan, tetapi Kamal takut untuk membuka pintu. Encik Kamal, kami dari syarikat pinjaman uang, kami tak akan guna kekerasan. Tolong buka pintu, kami cuma nak berbincang. Salmah memberi isyarat mata kepada Kamal. Bersembunyi pun tidak akan menyelesaikan masalah. Kamal membuka pintu dengan berhati-hati. Selamat petang, Encik Kamal. Seorang lelaki berusia lewat 30-an memberi salam dengan sopan. Tidaklah menakutkan seperti yang disangka. Maaf, saya di hospital. Oh, patutlah tak dapat dihubungi. Keadaan Encik macam mana? Sakit teruk, begitu ya. Tapi Encik Kamal, bayaran faedah dah tertunggak 3 bulan. Lelaki itu mengeluarkan beberapa dokumen. Pokok pinjaman Rp30.000, faedah tertunggak setakat ni Rp4.500. Mendengar jumlah itu, Salmah terasa pening. Saya tak ada duit sekarang. Kalau macam tuh, bila agaknya boleh bayar? Kamal tidak dapat menjawab. Dengan keadaannya sekarang, dia tidak tahu bila dia mampu membayarnya. Tiba-tiba, Salmah mencelah. Encik, saya bekas istri Encik Kamal. Boleh terangkan keadaan sebenar? Oh, begitu. Sebenarnya, kami bukan nak paksa. Cuma sebab tak dapat dihubungi, kami risau. Nada suara lelaki itu agak lembut. Secara realistik, apa jalan penyelesaiannya? Memandangkan Encik Kamal tiada pendapatan sekarang, salah satu cara adalah memohon pemulihan hutang pribadi. Pemulihan hutang pribadi? Ya. Mohon di mahkamah, nanti hutang boleh dikurangkan. Tapi ada syarat-syaratnya. Salmah pertama kali mendengar tentang perkara ini. Syarat apa? Pertama, kena ada pendapatan minimum. Kedua, kena tunjukkan kesungguhan untuk bayar balik. Kalau lulus, mungkin hanya sebahagian dari jumlah asal yang perlu dibayar. Betul ke? Ya. Tapi dengan keadaan Encik Kamal sekarang, rasanya kena cari kerja dulu. Kamal menggelengkan kepala. Dengan keadaan badan saya macam nih, kerja apa yang saya boleh buat? Memang betul, tapi kena usaha juga, tak boleh terus macam nih. Kata-kata lelaki itu benar. Masalah tidak akan selesai jika terus berdiam diri. Selepas lelaki itu pergi, Salmah dan Kamal terdiam seketika. Salmah, maafkan saya, sampai awak kena fikirkan masalah nih. Kamal, apa pendapat awak pasal pemulihan hutang tuh? Entahlah, boleh berjaya ke? Kita coba dulu. Tak boleh terus macam nih. Keesokan harinya, Salmah mencari maklumat tentang pemulihan hutang pribadi di internet. Prosedurnya agak rumit, tetapi bukan mustahil. Dia kemudiannya pergi ke sebuah firma guaman. Selamat pagi. Saya nak dapatkan khidmat nasihat tentang pemulihan hutang pribadi. Seorang peguam berusia 50-an menyambutnya dengan mesra. Apa keadaannya? Salmah menceritakan keadaan Kamal dengan terperinci. Kegagalan perniagaan, ketagihan alkohol, keadaan kesehatan sekarang. Keadaan yang rumit, tapi bukan mustahil untuk mohon. Betul ke? Ya. Tapi ada beberapa syarat. Pertama, perlu ada bukti pendapatan minimum. Kedua, kena tunjukkan kesungguhan untuk berhenti minum dan hidup dengan baik. Pendapatan berapa yang diperlukan? Sebulan Rp1.000 pun cukup, kerja sambilan pun boleh. Salmah merasakan ada sinar harapan. Hutang boleh kurang berapa banyak? Bergantung pada keadaan. Tapi biasanya 30 hingga 50%. Kalau 30.000, mungkin boleh jadi 15.000. Itu sudah satu bantuan yang besar. Prosedurnya macam mana? Sediakan dokumen dan mohon di mahkamah. Tapi akan ambil masa sikit, 6 bulan hingga 3 tahun. Salmah menyampaikan berita itu kepada Kamal. Betul ke hutang boleh kurang separuh? Iya, tapi awak kena kerja, kena cari pendapatan sekurang-kurangnya Rp1.000 sebulan. Kamal berpikir, dengan keadaan badannya sekarang, mampukah dia bekerja? Kerja apapun tak apa. Peguam tuh kata kerja sambilan pun boleh. Kalau macam tuh, saya coba. Minggu berikutnya, Kamal mula mencari kerja. Memang tidak mudah. Usianya sudah lanjut, dan keadaan kesehatannya tidak baik. Tetapi mujur,
Dia mendapat kerja sambilan shift malam di sebuah kedai serbaneka berdekatan. Gajinya tidak seberapa, tetapi dia boleh dapat sekitar 800 ringgit sebulan. Salma, saya dah dapat kerja. Betul ke? Kerja apa? Kerja sambilan malam kat kedai serbaneka. Duit tak banyak, tapi tak apa. Yang penting permulaan. Selepas 2 minggu Kamal bekerja, Salma bersama peguam menyediakan dokumen permohonan pemulihan hutang. Prosedurnya rumit, tetapi ada harapan. Sekarang tinggal tunggu kelulusan mahkamah saja. Mungkin kena tunggu dalam 6 bulan. Terima kasih, Tuan. Petang itu, dalam perjalanan pulang, hati Salma terasa sedikit lebih ringan. Masih banyak yang perlu diselesaikan, tetapi sekurang-kurangnya jalan sudah nampak. Tetapi setibanya di rumah, Amir sudah menunggunya dengan riak wajah yang serius. "Mak, saya nak cakap sikit." "Kakap apa?" "Betul ke mak bayarkan bil hospital orang tu?" Salma terkejut. Bagaimana Amir tahu? "Amir, itu. Saya periksa penyata bank, ada pengeluaran duit yang banyak. Saya dah agak, mesti sebab orang tu." Suara Amir penuh dengan kekecewaan. "Mak, saya betul-betul kecewa. Duit kita pun tak seberapa, kenapa nak belanja untuk orang tu?" Salma tidak tahu bagaimana hendak menjelaskan. Dia tidak mau mengecewakan anaknya. "Amir, dengar cakap mak dulu. Tak ada apa nak didengar lagi. Kan saya dah cakap saya tak nak tengok mak susah lagi sebab dia." Malam itu, berlaku pertengkaran besar antara ibu dan anak. Tetapi Salma tidak menyesali keputusannya. Walaupun sukar dan rumit, dia yakin dia melakukan perkara yang betul. Sebulan selepas permohonan pemulihan hutang dibuat, kehidupan Kamal mula menunjukkan sedikit perubahan. Kerja shift malam di kedai serbaneka memang penat, tetapi ia memaksanya untuk hidup dengan lebih teratur. Perubahan terbesar adalah dia telah berhenti minum arak sepenuhnya. "Salma, hari ini dah 40 hari saya tak sentuh arak." Apabila Kamal memberitahu dengan bangga, Salma berasa sangat gembira. Dulu, dia tidak boleh hidup sehari pun tanpa arak, tetapi sekarang dia sudah berubah sepenuhnya. "Baguslah, badan awak macam mana?" "Dah banyak baik. Batuk pun dah kurang, selera makan pun dah ada." Berkat rawatan berkala, berhenti minum, dan kehidupan yang teratur, kesihatan Kamal semakin pulih. Wajahnya kembali berseri, dan langkahnya lebih stabil. Tetapi Salma mempunyai kerisauan lain. Hubungannya dengan Amir semakin merosot. "Mak pergi jumpa orang tu lagi, kan?" Satu malam, Amir berkata dengan dingin. "Saya tahu mak pergi mana sejak kebelakangan nih. Dan saya nampak ada lagi duit keluar dari akaun bank." Salma tidak dapat berkata apa-apa. Memang benar dia memberikan bantuan keuangan untuk perbelanjaan dan kos perubatan Kamal. "Duit kita pun tak seberapa, kenapa mak belanja untuk dia?" "Amir, dengar cakap mak. Ayah kamu sakit teruk. Dan sekarang dia dah berhenti minum, dah bekerja. Apa kena mengena dengan kita? Dia bukan keluarga kita lagi." Kata-kata Amir menyakitkan hati Salma. Dia sedih anaknya menganggap ayahnya sebagai orang asing. "Amir, dia tetap ayah kamu. Ayah, orang yang gagal dalam bisnis, asyik minum, dan buat keluarga kita melarat tuh. Setiap orang buat silap. Ayah kamu pun tertekan masa tuh. Kalau tertekan, boleh minum arak, boleh abaikan keluarga." Kebencian Amir sangat mendalam. Segala penghinaan dan penderitaan yang dilaluinya semasa remaja masih segar dalam ingatannya. Malam itu, Salma tidak dapat tidur dan terus berpikir. Membantu Kamal itu penting, tetapi hubungan dengan Amir juga berharga. Bagaimana dia hendak meyakinkan anaknya? Beberapa hari kemudian, Salma membuat satu cadangan. "Amir, boleh tak kamu jumpa ayah sekali? Cuma sekali saja." "Tak nak, ayah sekarang dah lain. Dia dah berhenti minum, dah bekerja. Saya tak berminat." Tetapi Salma tidak berputus asa. "Amir, tolonglah mak. Cuma jumpa sekali, lepas tu baru buat keputusan." Amir berpikir lama. Sukar untuk terus menolak permintaan ibunya yang begitu bersungguh-sungguh. "Baiklah. Sekali saja." "Betul-betul sekali saja. Terima kasih, Amir." Pada hari Ahad berikutnya, Salma membawa Amir pergi bertemu Kamal. Pertemuan pertama antara ayah dan anak selepas 3 tahun. Kamal, yang sudah dimaklumkan lebih awal, menunggu dengan pakaian yang kemas. Dia sudah bercukur, dan rambutnya disisir rapi. Jauh berbeza dengan rupanya yang cengkung dan selekeh dahulu. "Amir." Kamal coba menegur anaknya dengan berhati-hati, tetapi Amir langsung tidak menoleh. "Duduklah, Amir." Salma coba memecah kesunyian, tetapi tidak mudah.
Amir asyik melihat jam, seolah-olah tidak sabar untuk pergi. Amir, ayah ada benda nak cakap. Kamal teragak-agak seketika sebelum membuka mulut. Amir, ayah betul-betul minta maaf. Amir masih tidak menjawab. Semua yang kamu lalui masa remaja, ayah buat kamu malu. Ayah ingat semua tuh. Ayah memang teruk masa tuh. Suara Kamal bergetar. Gagal dalam bisnis, asik minum, jadi beban pada keluarga. Ayah yang tak layak dipanggil ayah. Tapi sekarang ayah dah berubah. Ayah dah berhenti minum, dah bekerja. Walaupun dah lambat, ayah nak hidup dengan betul sekarang. Amir buat pertama kalinya mengangkat kepala dan memandang ayahnya. Wajahnya memang sudah banyak berubah. Amir, ayah tak harapkan apa-apa dari kamu. Bukan nak minta kamu terima ayah semula. Ayah cuma nak cakap yang ayah minta maaf. Kamal terus bercakap sambil menahan air mata. Ayah faham kalau kamu tak boleh maafkan ayah. Ayah sendiri pun tak boleh maafkan diri ayah masa tu. Tapi satu benda saja ayah nak kamu tahu. Ayah sayangkan kamu. Ketika itu, mata Amir mula berair. Walau benci macam manapun, walau marah macam manapun, dia tidak dapat memadamkan kewujudan seorang ayah sepenuhnya. Ayah, Amir akhirnya bersuara. Betul ke ayah dah berhenti minum? Ya, dah 40 hari. Ayah janji tak akan minum lagi. Kerja apa? Kerja sambilan malam kat kedai serbaneka. Memang penat, tapi dapat hidup dengan teratur. Perbualan antara ayah dan anak mula terjalin. Pada mulanya kekok, tetapi lama-kelamaan menjadi lebih semula jadi. Amir, belahar makam mana? Biasa saja. Susah tak? Susah juga sikit. Ayah minta maaf tak dapat bantu. Yuran pengajian pun mak kamu yang tanggung seorang. Tak apa. Mak usahakan. Selepas berbual selama kira-kira sejam, hati Amir nampaknya sedikit lebih lembut. Ayah, saya masih tak boleh maafkan ayah sepenuhnya. Ayah faham. Ayah tak harapkan tuh. Tapi kalau ayah betul-betul dah berhenti minum dan bekerja, mungkin sekali-sekala saya boleh tanya kabar. Mendengar kata-kata itu, Kamal menangis. Terima kasih Amir, terima kasih banyak-banyak. Sejak hari itu, sikap Amir mula berubah sedikit demi sedikit. Walaupun belum berbaik sepenuhnya, sekurang-kurangnya dia tidak lagi bersikap bermusuhan. Mak, ayah nampak macam dah banyak berubah. Kan? Mak pun terkejut. Tapi rasanya kena tengok dulu. Betul tuh. Kita jangan terburu-buru. Sebulan kemudian, berita gembira tiba dari mahkamah. Permohonan pemulihan hutang Kamal diluluskan. Hutangnya yang berjumlah 30.000 ringgit dikurangkan kepada 12.000 ringgit. Salmah dah lulus. Betul-betul dah lulus. Apabila Kamal menelepon dengan penuh kegembiraan, Salmah juga turut gembira. Tahniah, Kamal. Baguslah. Sekarang cuma perlu bayar 200 ringgit sebulan selama 5 tahun. Rasanya saya mampu. Kalau macam tuh, ini betul-betul permulaan baru. Petang itu, Salmah memberitahu berita itu kepada Amir. Amir, permohonan pemulihan hutang ayah dah lulus. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Reaksi Amir tidak lagi dingin seperti dahulu. Nampaknya dia betul-betul boleh mulakan hidup baru. Mak pun boleh lega sikit sekarang, kan? Amir tahu betapa susahnya ibunya selama ini. Beberapa bulan kemudian, Kamal berjaya mendapat kerja tetap di sebuah pasar raya, bertukar dari kerja sambilan. Gajinya meningkat kepada 1.500 ringgit sebulan. Salmah, rasanya sekarang saya dah betul-betul boleh hidup sendiri. Baguslah. Kesehatan pun dah baik. Semua ni berkat awak, kalau bukan sebab awak tak berputus asa. Apa awak cakap nih? Awak yang berusaha sendiri. Satu hari, Amir yang terlebih dahulu menghubungi ayahnya. Ayah, ni Amir. Amir, ada apa? Saja nak tanya kabar. Kerja oke? Ya. Ayah kerja sungguh-sungguh. Terima kasih sebab telepon. Walaupun bukan perdamaian sepenuhnya, sekurang-kurangnya ikatan sebagai sebuah keluarga yang paling asas telah pulih. Malam itu, Salmah tidur dengan hati yang puas. Walaupun jalannya sukar, akhirnya segalanya seolah-olah kembali ke landasan yang betul. Pada bulan Mac, musim bunga mula menjelma. Salmah sedang bekerja di gerainya sambil memandang keluar. Melihat pucuk-pucuk baru yang mula tumbuh di pokok, segala peristiwa beberapa bulan yang lalu terimbas kembali seperti tayangan film. Dari musim tengkujuh yang lalu ketika dia mendengar berita tentang Kamal dari Mak Cikiah sehinggalah sekarang, banyak perkara telah berlaku. Puan Salmah,
kenapa nampak gembira sangat hari ini? Tegur seorang pelanggan tetap sambil tersenyum. Salmah tidak sadar dia sedang tersenyum. Iya ke? Mungkin sebab cuaca baik hari ini. Betul tuh, bila cuaca cerah, hati pun jadi ceria. Petang itu, Salmah menerima panggilan telepon dari Kamal. Salmah, nih saya. Boleh kita jumpa sekejap bila awak ada masa? Eida apa? Ada berita baik, saya nak cakap depan-depan. Salmah menjadi ingin tahu. Suara Kamal kedengaran lebih ceria dari biasa. Pada waktu petang, mereka bertemu di sebuah taman. Kamal memakai pakaian yang kemas, dan wajahnya kelihatan sihat berseri. Jauh berbeza dengan rupanya yang cengkung dan penuh putus asa 6 bulan lalu. Berita baik apa? Saya dah naik pangkat jadi penyeliakat pasar raya. Betul ke? Tahniah. Berkat kerja kerasnya selama 3 bulan, Kamal dinaikkan pangkat. Gaji pun naik jadi 2.000 ringgit. Sekarang rasanya dah cukup untuk hidup sendiri. Salmah berasa sangat gembira. Kamal akhirnya mampu berdikari semula. Dan saya dah pindah ke rumah sewa yang lebih elok sikit. Oh ya, kat mana? Tak jauh dari sini. Walaupun masih bilik sewa, tapi bersih dan terjaga. Sambil membayar hutang yang telah dikurangkan secara ansuran, Kamal juga membina semula asas kehidupannya. Salmah, terima kasih banyak-banyak. Kalau bukan sebab awak, saya mungkin dah mati. Apa awak cakap nih? Awak yang bangkit sendiri. Tak. Awak yang bawa saya ke hospital, cari peguam. Kalau bukan sebab bantuan awak masa tu, takkan ada saya yang sekarang. Salmah berasa sedikit malu. Sebenarnya, dia sendiri pun tidak yakin pada mulanya. Tapi Salmah, ada satu benda saya rasa bersalah. Apa dia? Saya rasa saya masih belum jadi ayah yang sepatutnya untuk Amir. Mungkin perlukan lebih banyak masa. Salmah mengangguk. Betul tuh. Tak perlu terburu-buru, Amir pun dah mula buka hati sikit-sikit. Memang benar, Amir kini akan menelepon ayahnya untuk bertanya kabar kira-kira sebulan sekali. Walaupun belum sampai ke tahap bertemu dan berbual, sekurang-kurangnya dia menunjukkan sedikit keprihatinan. Yuran Universiti Amir. Boleh tak saya bantu sikit? Tak apa lagi. Yang penting awak stabilkan diri dulu. Terima kasih. Nanti bila ada lebih, saya janji akan bantu. Mereka berdua berjalan perlahan di taman sambil berbual. Walaupun sudah bercerai, mereka selesai berbual kerana telah hidup bersama selama 30 tahun. Salmah, awak macam mana? Tak ada niat nak cari orang baru ke? Salmah tersenyum sambil menggelengkan kepala. Belum ada pikiran macam tu lagi. Matlamat saya sekarang cuma nak tengok Amir habis belajar dan kami hidup dengan baik. Tapi awak masih muda. Awak layak untuk bahagia. Saya dah cukup bahagia sekarang. Gerai pun stabil, Amir pun membesar dengan baik. Salmah benar-benar merasakan begitu. Walaupun tidak sempurna, dia berpuas hati dengan kehidupannya sekarang. Beberapa hari kemudian, semasa makan malam bersama Amir, Salmah menyampaikan berita tentang ayahnya. Amir, ayah kamu dah naik pangkat. Betul ke? Baguslah. Dah jadi penyelia. Nampaknya dia betul-betul kerja keras. Amir termenung seketika. Mak, patut ke saya ucap tahniah pada ayah? Kalau kamu nak, buatlah. Kalau tak nak, tak apa. Mak tak paksa. Mungkin saya telepon dia sekejap. Salmah gembira, tetapi tidak menunjukkannya. Penting bagi Amir untuk membuat keputusan sendiri. Malam itu, Amir menelepon ayahnya. Ayah, ni Amir. Amir, ada apa? Tahniah sebab naik pangkat. Kamal terharu. Anaknya sendiri yang mengucapkan tahniah. Terima kasih, Amir. Ayah akan kerja lebih keras lagi. Ya, jaga diri. Walaupun perbualan itu ringkas, perubahan kecil mula berlaku dalam hubungan ayah dan anak itu. Pada bulan Mei, Kamal membuat satu cadangan istimewa kepada Salmah. Salmah, boleh tak kalau sekali-sekala kita makan bersama dengan Amir? Kena tanya Amir dulu. Kalau macam tu, boleh tak awak tanyakan pada dia? Salmah bertanya kepada Amir dengan berhati-hati. Amir, ayah ajak kita makan bersama sekali-sekala. Macam mana? Amir berpikir lama. Kalau selalu mungkin susah sikit, tapi kalau sebulan sekali, rasanya boleh. Terima kasih, Amir. Maka, bermulalah sesi makan malam keluarga sebulan sekali. Pada mulanya kekok, tetapi lama-kelamaan menjadi lebih semula jadi. Musim panas tiba, dan hari jadi Amir semakin hampir. Kamal bertanya kepada Salmah dengan berhati-hati. Salmah, hadiah hari jadi Amir.
Boleh tak saya belikan sesuatu? Awak pikir nak beli apa? Belum pasti lagi. Tapi kalau ada apa-apa yang Amir perlukan, saya nak belikan. Salma bertanya kepada Amir. Pada mulanya Amir menolak, tetapi akhirnya dia bersetuju untuk menerima pemberian ayahnya. Kalau macam tuh, saya memang perlukan laptop baru. Kamal dengan senang hati membelikan laptop untuk Amir. Harganya bersamaan dengan gaji sebulannya, tetapi dia tidak berkira. Amir, ayah minta maaf tak banyak yang ayah boleh bagi. Tak apa. Terima kasih. Saya akan guna baik-baik. Hari itu, buat pertama kalinya Amir berbual secara mendalam dengan ayahnya. Ayah, betul ke ayah tak minum arak lagi? Ya. Dah 9 bulan. Ayah janji tak akan sentuh lagi. Saya tak sangka ayah boleh berubah sampai macam nih. Ayah pun tak sangka. Tapi sekarang ayah dah tahu betapa berharganya sebuah keluarga. Musim luruh kembali menjelma. Genap 3 tahun sejak Salmah mendengar berita tentang Kamal dari Makcik Kiah. Untuk merayakan hari itu, Salmah menjemput Kamal dan Amir ke rumahnya. Buat pertama kalinya selepas bercerai, mereka bertiga makan bersama di rumah. Mak, biar saya basuh pinggan. Biar ayah tolong. Kamal turut membantu membasuh pinggan, sesuatu yang tidak pernah terfikir akan berlaku dahulu. Petang itu, Salmah mengenang kembali 3 tahun yang lalu dengan penuh perasaan. Banyak betul benda yang dah jadi. Betul. Tahun lepas masa macam nih, rasanya macam dah tak ada harapan. Tapi kita semua berjaya harunginya. Amir juga mengaku, sejujurnya, mula-mula saya rasa Mak ni pelik, kenapa nak jaga orang yang dah bercerai. Tapi sekarang, saya rasa apa yang Mak buat tuh betul. Sebab ayah betul-betul dah berubah. Kamal menitiskan air mata. Terima kasih, Amir dan Salmah. Terima kasih banyak-banyak. Kita semua dah lalui banyak kesusahan. Tapi sekarang, rasanya masing-masing dah jumpa tempat sendiri. Kata-kata Salmah benar. Kamal telah menemui pekerjaan yang stabil dan kehidupan baru. Amir mula menerima ayahnya sedikit demi sedikit. Dan Salmah sendiri mendapat keyakinan bahwa dia telah melakukan perkara yang betul. Kita mungkin bukan satu keluarga semula, tapi kita dah jadi macam orang yang boleh saling risaukan dan bantu antara satu sama lain. Semua orang mengangguk setuju dengan kata-kata Salmah. Ia bukan satu pemulihan yang sempurna. Kesehatan Kamal belum pulih sepenuhnya, dan hubungannya dengan Amir belum kembali seperti dahulu. Tetapi itu sudah cukup. Yang penting, mereka tidak berputus asa antara satu sama lain. Mereka sadar bahwa masa-masa indah yang pernah dilalui tidak akan hilang begitu sahaja. Malam itu, mereka bertiga pulang ke rumah masing-masing. Tetapi ada sesuatu yang hangat tertinggal di dalam hati mereka. 30 tahun perkawinan, perceraian, dan satu permulaan baru. Walaupun tidak semuanya sempurna, dapat bersama dan saling mengambil berat sudah cukup bermakna. Salmah pulang ke rumah dan memandang keluar tingkap. Musim telah berganti, tetapi perasaannya sangat berbeza berbanding tahun lalu. Perasaan resah dan risau telah digantikan dengan kepuasan yang hangat. Dia sadar bahwa kadang-kadang, dapat bersama adalah lebih bermakna daripada penyelesaian yang sempurna. Dan cinta sejati adalah tentang tidak berputus asa terhadap seseorang. Mereka bertiga pulang ke rumah masing-masing, tetapi ada sesuatu yang hangat tertinggal di dalam hati mereka. 3 tahun selepas perceraian, pilihan berani Salmah akhirnya mengubah segalanya. Ia bukan pemulihan yang sempurna, kesehatan Kamal belum pulih sepenuhnya, dan keluarga mereka tidak bersatu semula seperti dahulu. Tetapi itu sudah cukup. Tidak berputus asa, mengingati masa-masa indah yang pernah dikongsi, dan dapat bersama semula, mereka sadar betapa berharganya semua itu. Jika Anda suka cerita hari ini, sila tekan butang langgan dan suka. Semoga hari Anda sehat dan ceria sentiasa. Terima kasih.